Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah pertemuan kami pada hari ini di antara hari-harinya Sya'ban, dan mudah-mudahan ya Allah akan sampaikan diri kami ke dalam bulannya Ramadan Al-Mubarak. Amin ya Rabbal Alamin. Pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjat dan kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas pertemuan pada pagi ini. Yang tak dapat tidak, tuan-tuan, pada pagi ini Allah Ta'ala pilih kita untuk mendengar suatu hadis daripada baginda Nabi SAW yang dimuatkan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dengan katanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathatu nafarin yazilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Al-mutawaddi'u fil makarih wal mashi ila al-masajid fi zulmi wa mut'imul ja'i. Artinya, sabda Nabi SAW, 3 golongan yang akan mendapat naungan Allah di bawah arasy-Nya di saat tiada sebarang tempat bernaung melainkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu orang yang berwuduk di waktu dingin. Yang kedua, orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap gelita. Dan yang ketiga, orang yang memberi makan pada orang yang lapar atau kebuluran. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jadi pertamanya, Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Kerana rupa-rupanya pada pagi ini Allah Ta'ala pilih kita bersama-sama untuk mendengar hashtag Santapan Rohani. Mudah-mudahan tulis di ruangan komen dengan satu matlamat, adakah ini tanda Allah Ta'ala nak menyelamatkan aku kelak di padang mahsyar? Tulis kejap. Dengan pertemuan pada pagi ini, Allah Ta'ala pilih kita untuk kita bersama-sama dalam hashtag Santapan Rohani. Adakah ini suatu petanda ya Allah Ta'ala nak bekalkan aku ilmu? Apakah perkara yang dapat menyelamatkan aku kelak? Apakah perkara yang dapat memastikan aku selamat kelak? Dan apakah amalan yang bila mana aku lakukan sekarang, mudah-mudahan ketika di padang mahsyar aku mendapat naungan dan tutupan daripada segala keperitan, kepanasan, keadaan, situasi yang ketika itu, tuan-tuan, tak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis kejap di ruangan komen, adakah ya Allah kau pilih aku pada pagi ini? Dan untuk mudah-mudahan menjadi satu sebab, bila mana aku mendengar benda ni, engkau nak menjadikan diri aku dirahmati sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi, kenapa kita nak mainkan benda dalam mindset, tuan-tuan? Tulis. Kerana sabda Nabi SAW, inna husna zanni billahi minal ibadah. Itu poin yang kedua yang kalian kena tulis. Apa dia? Inna husna zanni billah. Sesungguhnya baik sangka kepada Allah Ta'ala itu. Kita baik sangka kepada Allah. Baik sangka macam mana? Ya Allah, kau pilih aku pada pagi ini, rupa-rupa ini yang kau nak bagi. Baik sangka kepada Allah. Ya Allah,
engkau dengarkan aku pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, rupa-rupanya ini menjadi asbab untuk kau selamatkan aku kelak. 2. Yang ketiga, ya Allah, adakah rupa-rupanya engkau pilih aku mendengar pada hari ini, engkau nak menegur diri aku agar benda ni aku perlu buat balik, aku perlu hidupkan balik. Untuk apa? Untuk menjadi asbab aku terselamat ketika pada satu saat, pada satu masa, tiada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ke jelas? Jadi apa khabar anda pada pagi ini? Tolong jawab di ruangan komen. Saya sihat Ustaz selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya suka juga mendengar dan membaca apa khabar batin anda pada pagi ini. Sahabat-sahabat yang berada di IG boleh juga update. Saya nak tahu apa khabar batin anda pada pagi ini. Jangan jemu menjawab, jangan jemu menulis. Sehingga bila? Sehingga betul-betul dia meresap dalam hati kita, sehingga betul-betul dia meresap dalam jiwa kita, sehingga betul-betul dia meresap dalam zahir dan batin kita. Barulah ilmu tu menjadi power. Kalau setakat tuan-tuan boleh update setiap pagi, maaf tuan-tuan, orang yang menulis semua bisa menulis, orang yang mencatat semua bisa mencatat. Namun adakah orang yang menulis itu dia merasa apa yang dia tulis? Adakah orang yang mencatat itu mula merasai apa yang dia catat? Jadi kita ayuh fikir-fikirkan benda ini. Kalaulah tuan-tuan masih lagi menaib, hal keadaan masih lagi tidak menjiwai apa yang dituliskan, maka jangan berputus asa untuk menjawab setiap pagi soalan yang ditanya untuk membantu diri tuan-tuan dan mempertingkatkan kefahaman tuan-tuan dalam perjalanan kita ala salik, orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Kak Nuraini Yusof dan semua yang mengupdate pada pagi ini. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini tuan-tuan kita akan mendengar sebuah hadis daripada Nabi SAW. Tajuk besar kita tulis di ruangan komen. 3 golongan, banyak lagi. Menurut hadis Nabi ada yang 8 dan sebagainya. Tapi pada pagi ini kita ambil 3 dulu. Dah? 3 golongan manusia. Siapa dia? Akulah tu. Mengaku cepat-cepat. Semua mengaku. Salah ke buat pengakuan? Tak salah. Yang salah pergi declare. Oi, ni aku ni. Dah? Dia pergi bagi tahu dekat orang pejabat dia, ni aku ni. Besok dapat pelepasan daripada api neraka Allah. Ni aku ni. Besok dekat padang mahsyar dapat naungan Allah. Yang tu salah, adabnya tiada. Siapa suruh pergi buat announcement? Saya tak suruh pergi buat announcement. Saya lagi dia pergi baca berita, dia bagi tahu, tuan-tuan, dah kita suruh buat pengakuan. Mudah-mudahan akulah ni. Begitu. Mudah-mudahan akulah ni. Apa dia? 3 golongan manusia. Siapa dia? Akulah tu. Dah buat pengakuan. Yang mendapat naungan di hari kiamat nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mana dalilnya? Kadang-kadang ditanya, Ustaz, mana tandanya yang kami bakal mendapat naungan? Tuan-tuan, inilah tanda yang nyata sekarang ni. Apa tanda dia? Allah Ta'ala pilih kita untuk mendengar benda ini. Kalau tak pilih, kalau tak menjadi asbab untuk kita mendengar, mana mungkin menjadi asbab untuk kita buat kebaikan? Daripada asbab untuk kita buat apa yang disarankan, bagaimana mungkin kita kelak bakal mendapat naungan? Bercakap dalam keadaan rendahkan diri, bukan sombong. Ya Allah, akulah tu. Dah? Tak kiralah tuan-tuan malu tersipu-sipu ke, dalam keadaan tak real ke, dalam keadaan dosa banyak lagi ni, itu nahi mungkin. Kata dah, kalau kita nak kaitkan dengan Allah Ta'ala, nahi mungkin. Tak mungkin bagi Allah. Sebab Allah Ta'ala itu bertakluk bukan sebab makhluk. Jelas ke jelas? Baik. 3 golongan manusia yang mendapat naungan di hari kiamat nanti. Dan ingat tuan-tuan, kiamat itu pasti datang dan kematian itu pasti hadir. Sebab itulah sebuah hadis yang lain, Sayyidina Jibril alaihissalam pernah mengkhabarkan kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayitun. Wahai Muhammad, hiduplah sebagaimana yang kau nak. Hidup. Khusus kepada baginda Nabi, umum kepada kita. Wahai Irwan, wahai Alif Mukhlis, wahai Nurhan Silong,
Siapa lagi? Saya nak baca semua nama dia. Wahai Nur Lili Zabidi, Aish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sebagaimana yang kamu nak. Hidup. Tapi ingat, kamu akan mati. Kamu akan mati. Hasiah Non, kamu akan mati. Fa innaka mayitun wajibun. Fa innaka mayitun. Wahbib man syi'ta fa innaka mufaraqatun. Ya Muhammad, engkau berkasihlah kepada siapa yang kau nak. Engkau sayanglah kepada siapa yang kau nak. Tapi ingat ya Muhammad, satu masa nanti engkau akan bercerai dengannya. Ya Samiza Jalil, berkasihlah kepada kamu yang siapa nak. Berkasih. Tapi kamu kena ingat, sampai satu masa, fa innaka mufariqun. Engkau akan bercerai, berpisah dengannya. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, buat. Nur Lili, buat. Apa yang kau nak dekat dunia, kau buat. Kau buat Hafizah. Nafizah binti Mak Desa, buat. Tapi ingat, setiap apa yang kau lakukan itu, maka sungguhnya kamu akan menerima balasannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa balasan yang kita nak? Apa amalan yang kita nak buat pada pagi ini? Kita nak masuk kepada hadis Nabi SAW. Kerana apa? Mudah-mudahan dengan amalan yang aku buat, aku mendapat balasan kat Maziah Tirun. Mudah-mudahan dengan amalan yang aku buat ini, aku mendapat balasan apa dia? Mendapat naungan daripada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu yang kita nak. Mudah-mudahan, sebab Nabi bersabda, wa'mal ma syi'ta. Buat apa yang kau nak buat. Tapi kau ingat, fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya apa yang kau buat itu akan dibalasi. Apa dia? Hasnina Yub. Inilah. Baik. Nabi bersabda, thalathatu nafarin yazilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. 3 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasy-Nya Allah di saat tiada tempat untuk bergantung dan bernaung melainkan pada ketika itu yang ada cuma naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Lisa, Wiwi, iaitu orang yang berwuduk di waktu dingin. Tulis yang pertama sekali. Tengah-tengah sejuk tu tuan-tuan, yang pada adatnya orang susah nak ambil wuduk, yang pada adatnya Allahu Akbar sejuk sangat ni. Selagi kalau ambil wuduk ketar dan sebagainya, nak letakkan air dekat muka bagaimana? Bermakna pada ketika itu, kalau kita selalu melakukan amalan yang ini, apa dia? Mengambil wuduk ketika waktu dingin, tuan-tuan, tiada anugerah yang besar yang bakal dikaruniakan kepadanya, melainkan bakal, siapa? Kita lah tu. Hasnina lah tu. Tuan-tuan lah tu. Saya lah tu. Yang akan mendapat naungan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kan Siti Fatimah? Hajah Maskana? Tu. Siapa dia? Kamilah ya Allah. Jadi macam mana nak capai tu? Ya Allah, kau takdirkan kami, kau pilih kami untuk menjadi orang yang mengambil wuduk pada waktu yang dingin. Baik. Yang pertama, al-mutawaddi'u fi makarih. Orang yang berwuduk ketika sejuk. Apakah syarahnya? Yang pertama, tengah-tengah pagi lah. Pukul 3, pukul 4 pagi, orang tengah tidur, dia bangun, dia berwuduk. Dan ingat kepada muslimat, ketika uzur, haram berwuduk. Sebab wuduk itu satu ibadah. Haram berwuduk. Habis tu, ustaz, kami nak buat apa? Bangunlah, masak nasi ke, sidai kain ke, yang dah mesin malam tadi, ataupun gosok kain ke, untuk suami sekolah anak-anak. Itu semua ibadah. Itu semua ibadah. Bertafakur. Kalau rasa malas nak pergi mana, duduk sekejap tafakur. Fikirkan berkenaan apa yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita. Syukur nikmat yang Tuhan beri kepada kita seminggu yang lalu. Untuk kita muhasabah. Habis. Itu golongan yang pertama. Siapa dia? Kamilah tu ya Allah. Apa yang kau buat? Al-mutawaddi'u. Kami berwuduk ya Allah waktu dingin, waktu sejuk sangat dulu kami berwuduk. Tak sangka pula asbab ni ya Allah, kau jadikan kami golongan yang mendapat naungan ketika di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Baik.
Yang kedua, standby untuk tulis. Wal mashi ilal masajidi fi zulami. Yang kedua apa dia tulis? Iaitu orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap gulita. Maknanya sebelum subuh dah keluar dah. Siapa dia? Kamilah tu ya Allah. Kami yang berjalan ke masjid di waktu gelap gelita. Tulis. Kami, tulis kami. Kami, ada aku ke, saya ke, dan yang berjalan ke masjid di waktu gelap gulita. Maknanya golongan ini, yang Allah Ta'ala pilih dia, yang Allah Ta'ala takdirkan diri dia, yang Allah Ta'ala jadikan dia untuk orang yang berjalan. Di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di tempat gelap yang gulita. Untuk apa? Untuk menjadikan diri dia itu asbab untuk mendapat naungan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, semalam waktu saya scroll Facebook, hari itu hari Jumaat, waktu saya scroll Facebook, ada terkeluar satu video seorang lelaki Arab. Seorang lelaki Arab. Dia sedang berjalan kaki. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tiba-tiba datang satu motor. Kebetulan pula motor tu pegang handphone. Tak tahulah macam mana, tapi benda tu berlaku lah. Maka dia kata, "Meh, aku nak boncengkan kau pergi ke masjid." La. "Meh lah, aku nak boncengkan kau pergi ke masjid." Dia kata, "La." Kenapa? Sebab hari ni Yaumil Jumu'ah. Setiap langkah yang aku aturkan untuk aku ke masjid, maka setiap itulah digugurkan kepada aku 10 dosa, dinaikkan kepada aku 10 hasanat, dan diberikan kepada aku 10 kebajikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi maknanya, kalau tuan-tuan rumah jauh tak usah buat lah. Tapi tak ada masalah. Yang paling penting, gambaran yang nak perlu difahami, bagaimana terlekatnya hati kita dengan masjid. Dalam hadis yang lain, antara golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar Allah Ta'ala, hati terlekat dengan masjid. Hati terlekat dengan masjid. Terima kasih Nur Lili. Jadi ayo, bersama-sama kita berazam menjadi golongan yang senantiasa nak menghadiri, memenuhkan masjid, berjalan ke masjid lebih-lebih lagi pada waktu gelap gulita. Dan saya nak ingatkan tuan-tuan dan diri saya sendiri, prosesnya mudah tuan-tuan. Setiap kali kita dapat satu ilmu, cuba buat walaupun sekali. Setiap kali dapat satu ilmu, cuba buat walaupun sekali. Betul, Siti Rohani. Best kan video tu simple je. Tapi yang penting mendalam sangat maklumat yang diberikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang teguran ni, dia tak semesti daripada para alim ulama'. Teguran ni tak semesti daripada orang alim. Teguran ni yang menyentuh jiwa tak semesti daripada orang soleh. Pagi tadi, contoh pagi tadi, tengah-tengah saya nak update, untuk saya nak sampaikan maklumat kepada tuan-tuan. Ada satu video tu, semalam lagi saya tengok. Satu video, budak Cina belajar cakap Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Budak Cina belajar bahasa Arab. Cara dia berpatah Arab tu, Allahu Akbar. Masyilah bermakna, sebutan dia fasih lah orang Cina. Tuan-tuan tahu tak, ketika ditanya, "Ya ghulam, wahai budak, kenapa kamu suka belajar bahasa Arab?" Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tuan-tuan jawab di ruangan komen. Kalaulah soalan ni ditanya kepada tuan-tuan, kenapa kamu nak belajar bahasa Arab? Ditanya kepada budak Cina tu, tak silap saya baru umur 6-7 tahun. Baru 6-7 tahun duduk di Cina tuan-tuan. Dan belajar bahasa Arab. Cuba jawab sekejap di ruangan komen. Kalaulah ditanya kepada tuan-tuan, kenapa kau belajar bahasa Arab? Dia menyebut 4 patah perkataan yang boleh menyentuh hati dan jiwa-jiwa manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau kita tak tersentak dengan kalam budak ni tuan-tuan, kerasnya hati aku, sayalah. Kalau kita tak tersentuh dengan kalam budak ni tuan-tuan, ya Allah, bebalnya hati aku, sayalah. Kalau kita tak menjiwai, Azizah Harun kata bahasa syurga, tak tepat lagi. Nur Lili kata bahasa syurga, tak tepat lagi. Bukan jawapan tu salah. Tak sama dengan yang budak tu cakap. Kalaulah tuan-tuan tak tersentak, dan saya tak tersentak dengan kalam budak ni tuan-tuan, Nur Rehan Silong kata bahasa Al-Quran tak tepat lagi. Maknanya, ya Allah, begitu batunya hati aku.
dalam nak mengenali kalam yang begitu indah, iaitu kalam Al-Quran. Begitu batunya hati aku, keras sangat, sehingga aku tak berasa nak belajar pun bahasa Arab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba jawab sekejap. Siapa dah tengok video tu? Wardatul kata bahasa jannah. Dayang Badariah kata kerana ... Siapa nak tengok video tu? Sekali lagi saya bagi. Jawapannya sekali lagi lah saya bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada jawapan yang lain lagi? Fahami Al-Quran, bahasa Al-Quran. Mudah-mudahan dapat bercakap dengan Allah. Tak kena lagi Hajar Rasulullah, tahniah mencuba. Lisa, dia kata kerana ingin mendapat rahmat Allah. Jawapan ni daripada seorang budak Seorang budak yang berumur 6-7 tahun takriban. Bahasa Rasul. Siti Fatimah kata tak tengok lagi. Untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran. Kerana ingin memahami Al-Quran. Semua jawapan itu salah. Dia nak cari Allah, Kak Fauziah, salah. Siti Rohani, salah. Nak kenal Nabi Muhammad, salah. Bahasa Allah, salah. Huzaimah, bahasa Al-Quran, salah. Zainiah, bahasa Allah, salah. Terima kasih Salmiah. Sempat Salmiah Google. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kati. Semua jawapan tu salah. Ketika ditanya kepada seorang budak yang berumur 6-7 tahun. Kenapa kau belajar bahasa Arab? Kerana saya seorang Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa kau belajar bahasa Arab? Kerana saya seorang Muslim. Saya orang Islam. Apa jawapannya? Saya orang Islam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah air mata kalian yang kalian simpan selama ini bila mana tak tersentak dengan kalam ini? Di manakah air mata kalian yang kalian simpan selama ini sekiranya kalian tak faham pun bahasa yang nak disampaikan? Dia menggunakan 4 perkataan sahaja yang boleh menggegarkan seluruh dunia. Kerana saya seorang Islam. Saya seorang Islam. Kerana saya seorang Islam. Kerana saya seorang Muslim. Maka sebab tu saya belajar bahasa Arab. Maknanya kalau seorang budak Cina yang berumur 6 tahun, 7 tahun kata apa? Sebab aku seorang Muslim, sebab tu aku belajar bahasa Arab. Tuan-tuan, yang kita dah lama selam ni, sajalah. Yang kita dah mengaku keturunan kita Muslim ni, sejauh mana kita berusaha nak belajar bahasa Arab. Tapi ingat, bukan kata wajib. Masalah dia, kalam itu menjiwai. Dan kalam itu mengenakan kepada hatinya kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa nak tengok video ni, saya masuk dekat dalam grup Telegram t.me/nakbakisolat. Dayang tolong letakkan link t.me/nakbakisolat. Siapa nak tengok video ni, nak download video ni, saya letak dalam Telegram. Masukkan sekarang Telegram. Saya pakat-pakat tengok. Pakat-pakat tengok. Baik, habis. Jadi maknanya, kembali kepada cerita tadi. Siapakah golongan yang bakal mendapat naungan ketika di mahsyar Allah Subhanahu wa taala? Kamilah tu ya Allah. Kami yang mana? Iaitu yang berjalan ke masjid di waktu kelam, di waktu gelap. Allah, indahnya ya Allah caturanmu. Indahnya ya Allah qada dan qadarmu. Indahnya ya Allah peraturanmu. 2. Dan yang ketiga, wa mut'imul ja'i. Siapakah lagi golongan yang bakal mendapat naungan di padang mahsyar Allah Ta'ala? Iaitu, tulis, wa mutmi'u al-ja'i. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar atau kebuluran. Tulis. Siapa dia? Aku. Tulis aku. Aku yang beri makan kepada, aku yang memberi makan kepada orang yang lapar atau kebuluran. Ini nisbah syariat. Nisbah syariat. Walaupun hakikat kita yakin yang memberi rezeki itu Allah, yang memberi makan itu Allah, itu hakikat tauhid. Tapi hakikat syariat, ya. Nak mendapat naungan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala kelak, kena banyak beri makan. Banyak beri makan. Sebab tu tuan-tuan, nanti kita akan mendengar satu nasihat daripada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya, ya Ibrahim,
Kenapa kau boleh dapat gelaran Khalilullah, Khalil? Setiap rasul-rasul ni dia ada martabat yang berbeza, pangkat-pangkat yang berbeza. Macam Nabi Musa alaihissalam, kalimullah. Dia boleh berkata-kata dengan Allah. Setiap Nabi ni ada gelaran-gelaran dia. Nabi Ibrahim alaihissalam ni mendapat gelaran Khalilullah, Khalil, Khalilullah. Maka ketika ditanya, ya Ibrahim, apa amalan yang kau buat ni sehingga kau diberi satu laqab? Laqab ni gelaran atau pangkat yang begitu besar di sisi Allah. Kalau di sisi dunia, Datuk, Tan Sri, itu di sisi dunia. Di sisi Allah tu mendapat gelaran Khalil. Maka antara amalan yang Nabi Ibrahim tak pernah tinggal, tulis di ruangan komen, dia tak pernah makan dalam keadaan seorang diri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bahasanya biasa tapi mendalam. Dia tak pernah makan dalam keadaan seorang diri. Maknanya Nabi Ibrahim AS dalam bab makan ni, dia suka bagi orang makan. Suka sangat bagi orang makan, bersedekah. Dan hatta sehingga baginda Nabi Ibrahim AS tak pernah makan dalam keadaan seorang diri. Diriwayatkan pernah dia berjalan 3 km nak cari orang ni. Pernah dia berjalan hampir 2-3 km semata-mata nak cari orang. Untuk apa tuan-tuan? Untuk ajak makan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi sebab itulah, jangan tinggalkan memberi makan kepada orang yang lapar, kepada orang yang kebuluran, kerana naungan yang bakal menanti kita kelak. Naungan yang bakal menanti kita kelak di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, iaitu naungan yang nyata. Yang ketiga itu, tiada naungan-naungan yang lain melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang beri star. Yang saya melihat star itu bukan untuk saya, tapi hakikatnya cintanya kalian kepada nasihat, cintanya kalian kepada ilmu, dan cintanya kalian kepada kalam ulama, dan cintanya kalian kepada hadis Nabi SAW. Di atas kecintaan itu kalian belanja star. Thank you, kata orang Jawa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Baik, jadi maknanya akhir sekali yang ketiga, siapa dia? Iaitu orang yang selalu beli makan. Tuan-tuan, ni Ramadan bakal mendatang. Joinlah mana-mana program. Masuk walaupun sedikit. Istilah ikhlas itu bukan pada yang banyak. Ibarat ikhlas itu, yang dikatakan ikhlas itu bukan kepada memberi yang banyak atau dihubungkan dengan yang sedikit. Berapa nak beri. Macam contoh sendiri, hamba ada buat program untuk Ramadan ini, iaitu program sahur, berbuka puasa, lepas tu tahlil perdana, kemudian kita ada program memberi infak ataupun hadiah kepada anak-anak yatim ataupun guru-guru madrasah Ariyat. Jadi saya jemput tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah masuk tempat lain, bagus, tak ada masalah. Banyak peluang terlalu banyak. Cuma saya nak beri peluang kepada tuan-tuan yang tak tahu. Kita ada buat penjanaan untuk program berbuka dan sahur. Tolong masuk link untuk sahur. Mudah-mudahan bagi tuan-tuan yang nak grab dengan cepat, yang nak buat kebajikan dengan cepat, sebab ni kita nak ni. Kita nak naungan besok. Antaranya apa? Beri makan kepada orang yang lapar. Lebih-lebih lagi Ramadan. Lebih-lebih lagi ketika berpuasa. Dan kepada tuan-tuan yang nak sponsor pelajar untuk makan juga tuan-tuan, kita sediakan ruang kalau nak buat tahlil dan sebagainya. Tulis nama. Sebab sebelum ini dalam program tahlil perdana memang kami buat live. InsyaAllah kalau tiada aral melintang, kita akan buat pada 25 Ramadan, pada hari Jumaat. 25 Ramadan hari Jumaat. Dan insyaAllah pada untuk berbuka hari tu dah ada orang lock. Minta maaf, 25 hari bulan tu dah ada orang lock tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, tarikh ni tak usah bagi orang lain. Dia dah lock daripada awal dah. Tarikh lain tu insyaAllah masih ada lagi. Cuma nak cerita, tahun-tahun yang lalu tuan-tuan, tahlil 15 minit je, 15,5 jam. Baca nama saja sejam ke sejam setengah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Laksamana Al-Madad, ahlan wa sahlan bik ya akhi. Sahabat daripada Pondok Jorak, ahlan wa sahlan, lama tak jumpa. Khabar awak? Waras, khair.
Baik, maknanya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sahabat-sahabat yang berada di page Irwan Zahuri, tahun-tahun lepas ketika baca nama pun, tuan-tuan, baca nama dah sejam lebih dah. Belum lagi tahlil perdana. Baca nama pun sejam lebih dah. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan mendapat kebaikan di atas usaha yang kita lakukan. Kerana ingat, dah pesan Jibril alaihissalam khusus kepada Nabi, umum kepada kita. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta. Buat apa yang kau nak. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Satu masa nanti semua tu akan dibalas. Apa dia amal yang kita nak buat? Bagi makan. Bagi makan. Bagi makan. Bagi makan. Jangan tinggal. Lepas tu, Ustaz Abid Liu tak ada sekarang. Dia berada di Afrika, tuan-tuan. Kita doakan dia pergi dengan selamat, balik dengan selamat, dapat buat kebajikan dengan selamat, dipermudahkan urusan dengan selamat. Yang tak dapat tidak, tuan-tuan, tengok berkat Allah Ta'ala beri kepada dia, banyak beri orang makan. Tak kira, dia tak fikir banyak. Dia cara otak dia baik sangka bagi makan, baik sangka bagi makan, baik sangka bagi makan. Ustaz, tak timbul ketipu? Kita nak bicara hati manusia buat apa? Jelas ke jelas? Jadi, apakah akibat yang kita nak terhasil daripada beri makan itu? Mendapat naungan kelak di padang mahsyar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini, kita mendapat satu kepahaman, dan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, kita diperjelaskan dengan satu keadaan, dan apa yang kita buat bermula hari ini akan mendapat kesan dan akibat biiznillah dengan izin daripada Allah. Iaitu yang pertama sekali tadi apa? Berwuduk ketika sejuk. Yang kedua, berjalan kaki menuju ke masjid di waktu gelap. Dan yang ketiga, memberi makan kepada orang yang lapar. Apakah kesan yang bakal diberikan yang termaktub daripada hadis Nabi SAW? Bakal kita mendapat naungan yang ketika itu tiada naungan yang lain melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asalamah wal liqa', sehingga kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang dalam hashtag Santapan Rohani. Ambil manfaat, ambilkan kefahaman, zahirkan keyakinan, lakukan tindakan, dan nantikan rahmat dan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.